Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersambung lagi. Now kita akan tengok perubahan keadaan jirim. Okey, nota saya yang saya tulis di sebelah kiri ni adalah daripada buku teks sebenarnya. Okey. Saya dah ada screenshot certain things dan saya dah ada tambah a few things lah. Okey. Rajah yang dilukis dalam buku teks ni adalah dalam bentuk 3D. So kalau dalam exam, SPM ke, internal exam ke, pemeriksa tak expect you untuk lukis 3D sebab it's difficult to lukis 3D kan. So saya dah lukis setiap satu ni, pepejal, cecair dan juga gas dalam bentuk 2D. Okay, bulat-bulat tu je. Okay. So kita mulakan dengan pepejal lah dulu ya. Okay. So pepejal ini adalah zarah yang disusun secara padat dan teratur. Okay. Padat dan teratur dan zarah ini hanya bergetar dan berputar sahaja. That's why kadang-kadang kita nampak certain rajah dia pelukis ada benda macam ni tu kan. Benda ni. Nak katanya setiap satu atom ini dia bergetar dan dia berputar. Okay, always. Even kalau kita tengok pen ke buku ke, duduk diam-diam je kan atas meja. Tapi sebenarnya zarah di dalam itu sentiasa berputar dan bergetar. Okay. So bila dia hanya berputar dan bergetar, kalau saya nak analogikan, dia seolah-olah kalau manusia dia tengah lari berjogging setempat. Lari setempat lah. Seolah-olah macam tu. So tenaga kinetiknya adalah rendah. Tenaga kinetiknya adalah rendah. So disebabkan dia ni tersusun rapat antara satu sama lain, maka daya tarikan antara zarah ni adalah kuat. Okay. Yang ini semua you dah belajar di form 1. Okey, apabila pepejal ini menyerap haba, dia serap haba, apa akan berlaku? Okey, akan berlaku proses peleburan yang mana pepejal ini akan bertukar menjadi cecair. Okey, point to note adalah cara untuk kita lukis susunan zarah cecair. Ada yang rapat, ada yang jauh. Kalau kita lukis semuanya jauh-jauh, ini dah dipanggil gas. Ni dah tak betul dah ni. Okay. So cecair, bila you lukis, ada separuh yang rapat, ada separuh yang jauh. Okay. Sebabnya, zarah ini disusun padat tetapi tidak teratur. Nampak tak? Dia ada padat-padat ni tapi tak teratur. Okey, tenaga kinetik dia lebih tinggi daripada keadaan pepejal. Kenapa? Sebab kalau tadi pepejal hanya bergetar dan berputar, sekarang cecair dah boleh bergerak. Sebab tu kita nampak ada setengah yang rapat, ada setengah yang jauh. Okey, dari segi daya tarikannya adalah kuat tetapi kurang daripada pepejal sebab dah mula bergerak, dah mengasingkan diri kan. Sort of. So daya tarikan antara zarah dalam cecair ni kuat tetapi kurang daripada pepejal. Tenaga kinetik dia macam mana kalau kita bandingkan dengan pepejal? Tenaga kinetik untuk zarah cecair adalah lebih tinggi sebab dah mula bergerak. Okey. Apa berlaku pula jika cecair ini bertukar menjadi gas? Kalau tadi pepejal bertukar menjadi cecair adalah satu peleburan. Okey, macam mana kalau cecair bertukar menjadi gas? Ni, tengok arrow yang warna pink ni. Okey. So, berlakulah, saya salah tulis ni. Berlakulah pendidihan ataupun penyejatan. Penyejatan. Okey. Macam mana? Dari keadaan cecair ni bertukar menjadi gas yang mana susunan zarah dia berjauhan antara satu sama lain dan tenaga kinetik zarah sangat tinggi pada ketika ini dan disebabkan dia jarak antara satu sama lain yang sangat besar, ada ruang yang sangat besar, so daya tarikan antara zarah adalah lemah. Pada ketika ini zarah bergetar, berputar dan bergerak bebas ataupun rawak. Ini keluar soalan SPM yang ni. Bagaimanakah keadaan pergerakan zarah? Okey. Pada ketika itu, ini SPM 2020 tak silap saya. Okey, SPM 2020. Okey. So macam mana dari keadaan cecair boleh bertukar menjadi gas? Again,
haba akan diserap. Haba akan diserap. Okey. Nak mudah ingatnya, cara saya nak ingatlah, sebab saya pun sendiri tak berapa nak ingat. Zarah ni serap haba ke bebaskan haba? Sebab kita kena tahu kita punya otak kita berfungsi macam mana. Macam saya kena lukis. Walaupun lukisan saya tak cantik. Lukis baru saya nampak. Okey. Asal pepejal kan, nampak ni pepejal macam ni, susun rapat. Bila dia menjadi jarak-jarak, maksudnya dia serap haba. That's how I remember. Okay, bila saya lukis zarah tu, dia semakin menjauh antara satu sama lain. Setiap kali nak berlaku proses itu, maksudnya haba diserap. So, samalah juga dari cecair nak pergi ke gas. Gas dah lagi jauh-jauh kan? Maksudnya jarak antara satu atom dengan atom lain tu semakin besar. Maksudnya berlakulah penyerapan haba. Haba diserap. Okey. Dan dari cecair kepada gas berlaku proses pendidihan ataupun penyejatan. Okey, apa bezanya pendidihan dengan penyejatan? Okey. Pendidihan berlaku pada suhu, contoh kalau air 100 darjah Celsius lah. Biasanya kita bercakap berkaitan dengan air lah. Tapi tak semua bahan mendidih pada 100 darjah Celsius ya. Okey, kena tengok bahan berlainan. You boleh Google search. Bahan berlainan, boiling point dia, takat didih dia, okay, adalah berlainan. Untuk air yang pure, tulen, yang tak ada benda asing, 100 darjah Celsius. Penyejatan boleh berlaku pada mana-mana suhu. So, you boleh try kat rumah. You letak semangkuk air. Letak dalam bilik pun cukup. Letak dalam mangkuk, lepas tu you tanda dekat luar mangkuk tu dengan marker pen contoh. Okay. Selepas sehari, cuba you tengok. Aras air tu bukan lagi dekat tanda pada yang mangkuk tu, dia dah jadi lebih rendah. So, berlakulah penyejatan. Kenapa berlaku penyejatan? Sebab haba telah diserap oleh cecair ini bertukar menjadi gas. Sebahagian air itu dah bertukar menjadi gas. That's why berlaku penyejatan pada mana-mana suhu. Tak kisahlah. It can be pada suhu 30 darjah Celsius, 40 darjah Celsius, anything. Pada suhu bilik, contoh sekarang, bilik adalah pada suhu antara 30 hingga 35 darjah Celsius. Sebab cuaca panas kan. Lagi cepatlah penyejatan itu boleh berlaku. Okey. So, yang seterusnya adalah gas. Ini special sikit. Gas boleh terus bertukar menjadi pepejal. Sorry. Saya dah terbalik ni. Pepejal boleh tukar terus menjadi pepejal. Sebab saya nak bercakap tentang bahan yang yang menyerap haba. Okey. So, pepejal boleh bertukar terus menjadi gas di bawah proses pemejal wapan. Pemejal wapan ni tak semua bahan mengalami pemejal wapan. Dia tak melalui keadaan cecair tau. Macam air macam mana? Ais kan? Kita letak ais. Okey, dia asalnya pepejal. Okey. Lepas tu kita letak dia pada suhu bilik, contoh 30 darjah Celsius. Dia tukar jadi air. Betul tak? So susunan zarah dia ada yang jarak, ada yang dekat, okey? Okey, macam tu. Lepas tu you panaskan pula air ni. You panaskan, you letak api lah maksudnya. Serap haba lagi. Contoh dia dah sampai 100 darjah Celsius, tukarlah dia jadi gas. Tukarlah menjadi gas. Maksudnya air ni dia mengalami proses daripada pepejal, tukar jadi cecair, tukar kepada gas, wap air, steam. Okey. So dia melalui setiap satu perubahan keadaan jirim. Tapi ada setengah bahan, contoh yang saya dah tulis kat sini, ais kering, ubat gegat. Ubat gegat tu naftalina lah. Dalam ubat gegat ada naftalina. Iodin, amonium klorida. Bahan-bahan ini dia tidak melalui keadaan cecair. Bila dia serap haba, daripada keadaan pepejal, dia terus tukar menjadi gas. Contoh terbaik adalah naftalina. Kalau tengok naftalina, okey, ubat gegat yang you letak dekat dalam almari tu, almari baju, tak nak bagi lipas kan? Masuk dekat dalam almari baju kan? Okey, bila you letak naftalina ni, mula-mula dia bulat besar macam ni. Selepas let's say 3 bulan, terus dia hilang. Ataupun dia jadi kecil sangat-sangat. Okey, apa dah berlaku? Bukan lipas tu makan. Tak. Naftalina atau ubat gegat ini dah serap haba.
Bila dah serap haba, apa yang berlaku adalah pepejal naftalina itu, ubat gegar itu akan bertukar menjadi gas. Dia tak melalui keadaan cecair. Kalau dia melalui keadaan cecair, kita akan nampak basah-basah dekat kawasan tu kan. Tak ada. Dia terus menjadi keadaan gas. Sebab itu makin lama makin kecil, saiz dia lama-lama dia hilang. Bukan magic show. Bukan kata lipas tu makan, tak. So lipas tu dia kenapa kita letak untuk lipas tu? Sebab lipas tu tak tahan the bau of that naftalina, ubat gegar tu. That's why. Okay. Untuk yang ini, saya ada buat eksperimen, video eksperimen untuk iodin. Sebab dekat sekolah kita ada iodin. So, boleh tengok pada channel saya ni. Okay, di bawah tajuk pemejal wapan dan pengendapan iodin. Okay, saya buat terus kedua-duanya. Maksudnya, dari keadaan pepejal bertukar menjadi gas adalah pemejal wapan. Dari keadaan gas bertukar menjadi pepejal, nama istilah proses itu adalah pengendapan. Tak sama macam yang you belajar masa form 1. Okay, so kita tengok sedikit macam mana. Hari ini kita akan tengok proses pemejal wapan dan pengendapan yang melibatkan pepejal iodin dan gas iodin lah. Okay, so yang pertama saya masukkan lebih kurang separuh spatula pepejal iodin yang berwarna hitam keunguan ke dalam satu bikar. Okay, kat sini sebenarnya kita dah nampak proses pemejal wapan yang berlaku. Ada sikit ungu-ungu tu, tapi saya nak bantu proses pemejal wapan tu, saya panaskan lah pepejal hitam keunguan tadi. Okay, bila saya panaskan, okay, pada ketika ini dah nampak dah gas warna ungu terbebas. Okay, sekarang kita nak sejukkan pula gas itu. So, cara saya nak sejukkan sebab nak bagi cepat. So, letak satu kelalang dasar bulat. Dalam kelalang dasar bulat, kita letak air sejuk ataupun ais lah. So, apa yang berlaku adalah gas berwarna ungu tu akan disejukkan. Apabila gas berwarna ungu tu disejukkan, pepejal hitam keunguan tu tadi terbentuk semula. Di mana? Pada dasar kelalang dasar bulat tu. Di hujung video ni kita boleh nampak ada iodin, pepejal iodin dah terbentuk. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Okey. So itulah video eksperimen untuk iodin. Iodin adalah salah satu bahan yang boleh mengalami pemejal wapan dan pengendapan. Maksudnya dari keadaan pepejal hitam keunguan tadi, kita panaskan sebab kita nak bantu dia serap haba lebih cepat. Okey, terus tukar jadi gas warna ungu. Tak ada pun melalui cecair pun. Okey, gas warna ungu tu kita sejukkan semula. Sejukkan, kita letak ais dekat atas tu. Okey, kalau kita tak letak ais pun, kalau saya biar tu, sebenarnya dia akan terus bertukar menjadi pepejal. Tapi sebab tujuan video saya nak cepat, so saya letakkan ais dekat dalam kelalang dasar bulat tu tadi. Okey, so cepat sejuk, cepat dah terbentuk pepejal hitam keunguan tu. Okey, so samalah untuk yang lain-lain. Ais kering ni apa? Ais kering ni kalau biasa tengok teater atau orang yang buat drama sketsa tu, kan kadang-kadang dia nak buat situasi kat atas pentas tu yang ada gas warna putih tu kan. Asap warna putih. Asap warna putih tu sebenarnya karbon dioksida pepejal. So dia dalam satu, saya tak sure dia dalam bekas apa, tapi dalam bekas tu dia dah mampatkan supaya karbon dioksida tu dalam keadaan pepejal. The moment you buka the bekas, karbon dioksida pepejal akan terus bertukar menjadi gas. So, sebab tu kita nampak dia keluar sebagai asap warna putih tu. Saya lupa nak cari video berkaitan dengan ni. Tapi mana-mana teater, kalau you tengok mana-mana sekolah ke buat teater ke apa benda, bila dia nak tunjuk situasi iri ke, menakutkan ke, atau nak menunjukkan situasi malam ke, dia akan letak benda ni. So itu adalah satu karbon dioksida pepejal yang dia dah expose kepada haba. Maksudnya dia just buka je, sebab karbon dioksida seperti yang kita tahu akan wujud sebagai keadaan gas secara semula jadinya. So bila asalnya dia mampatkan, kemudian dia lepaskan, akan bertukar menjadi gas. Itu yang kita nampak dia sebagai gas warna putih tu. Okay. So itu adalah ais kering lah. Amonium klorida ni mesti ada dalam makmal sekolah you. Okay, amonium klorida pun boleh mengalami pemejal wapan. So setakat ini 4 ni lah
yang keluarnya untuk SPM lah setakat ini yang saya ingat. Okey, so tadi kita sebut perkara yang berkaitan dengan apabila zarah itu menyerap haba. Apa berlaku bila zarah tu membebaskan haba? Bila membebaskan haba, contoh dari keadaan cecair. Okey, cecair bila dia bebaskan haba, dia keluarkan haba. Ni haba. Haba adalah satu tenaga, tenaga haba. Okey, berlakulah pembekuan. Tukarlah jadi pepejal. Contoh, bila you nak buat ais batu, kan, dekat rumah. Apa you buat? You letak air kat dalam mold tu, bekas tu. And then you masuk dalam freezer. So berlaku proses pembekuan yang mana cecair ini membebaskan haba. So terhasillah pepejal. Jadilah ais. Okay. Okay. Kondensasi saya dah explain dalam video sebelum ini sedikit. Dari keadaan gas, okay, bertukar menjadi cecair. Contoh embun pada waktu pagi lah. Okay. Gas sejuk tu, okay, dia bebaskan haba. Lepas dah bebaskan haba, terbentuklah cecair. Sebab tu pada daun kita nampak macam daun tu ada titisan air. Okay, so daripada keadaan sejuk, gas sejuk pada waktu malam tu, dia tukar menjadi cecair. Dah waktu subuh tu akan berlaku situasi embun ni. Okay, pengendapan yang kita nampak dalam video tadi lah. Iodin, gas iodin yang berwarna ungu itu bertukar menjadi pepejal warna hitam keunguan. Okay, so ini adalah berkaitan dengan perubahan keadaan jirim. Kenapa kita kena tahu ni? Perubahan keadaan jirim ni sebab benda ni berlaku dalam kehidupan harian kita. Baru kita nampak kimia yang berlaku dalam kehidupan harian kita ni. Okey, kalau bercakap tentang soalan SPM, setakat ini yang saya ingat, yang biasanya keluar SPM yang objektif adalah pemejal luapan. Okey, kondensasi, peleburan. Ini yang biasalah yang kita tengok. Okey, pemejal luapan lah paling biasa sebab benda ni jarang berlaku kan. Kita jarang ni kan. Pembekuan, peleburan kita biasa nampak dalam kehidupan harian. Tapi whatever it is pun, mesti tahulah untuk setiap satu ni. Selepas ini mungkin bila you tengok berlakunya proses pembekuan, you boleh relate dengan kimia yang berlaku dalam zarah tu. Okay? So dalam video seterusnya saya akan bercakap tentang apa tu atom, apa tu molekul dan apa itu ion. Okay, jumpa dalam video yang berikutnya. Sekian, terima kasih.